Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang kedua anjuran Masjid Muaz bin Jabal, Taman Setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sebelum saya pergi kepada isi kuliah, untuk makluman ataupun iklan kepada tuan-puan yang berkelapangan dijemput hadir ke perhimpunan perpaduan ummah di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Masjid Besi Putrajaya pada hari ini. Mungkin program bermula 8.30 atau 9 pagi hingga tengah hari. InsyaAllah akan dihadiri oleh para mufti dan juga akan ada ucapan khas daripada Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar dan beberapa tokoh yang lain. Antaranya adalah untuk memberi sokongan penuh kepada RUU, Orang Undang-Undang Mufti Wilayah-wilayah Persekutuan, yang antara lain mensyaratkan bahawa seseorang yang layak dilantik sebagai mufti wilayah persekutuan, tidak membabitkan negeri lain, Pahang, Johor, Perlis dan sebagainya, tak ada kena-mengena lah. Ini hanya untuk wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Hendaklah seorang yang selain daripada mempunyai ilmu kepakaran dalam hukum hakam, warga negara Malaysia, hendaklah seorang yang ahli sunnah wal jamaah. Dan ditarifkan ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah itu bersumberkan mazhab Asy'ari dan Maturidi. Dari segi fiqhnya bermazhab Syafi'i dengan meraihkan 3 mazhab fiqh yang lain. Dan dari segi tasawuf bermanhaj sebagaimana manhaj Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan juga Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaih. Jadi ada bangkangan dari beberapa pihak, mungkin dari Perlis ada tokoh-tokoh yang tak bersetuju
Ada juga bangkangan daripada peguam Zaid Ibrahim kerana mengatakan undang-undang ini nanti menyebabkan fatwa itu mengikat sebagai undang-undang. Beliau seorang peguam. Pelik juga. Memang selama ini memang fatwa boleh jadi undang-undang. Kalau digazetkan, kalau diwartakan, dia ada kuasa undang-undang. Tapi kalau fatwa semata-mata fatwa, belum mengikat. Itu dari dulu lagi. Tidak ada apa-apa yang baru. Kemudian dibangkang juga oleh Peguam Latifah Koya kerana katanya akan mengurangkan kuasa agung. Pun tak ada kena-mengena. Kerana semua tahu ketua agama adalah sultan ataupun raja sesebuah negeri. Untuk wilayah-wilayah persekutuan dan juga negeri-negeri yang tidak beraja, maka ketua agama adalah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu dalam undang-undang, dalam perlembagaan begitu. Jadi tentulah para sultan dan juga raja Yang di-Pertuan Agong tidak akan mengeluarkan fatwa sendiri. Maka yang dilantik sebagai mewakili raja sebab kan perlu kepada kepakaran nak keluar fatwa. Jadi secara umumnya duli-duli Yang Maha Mulia mereka tidak ada terlatih dalam bidang tersebut. Sedia maklum daripada dahulu yang akan mewakili sultan atau raja adalah mufti yang dilantik, dan mufti juga bukan berseorangan, akan dibantu oleh pakar-pakar daripada pelbagai bidang yang biasanya disebut sebagai jawatan kuasa fatwa ataupun jawatan kuasa perundingan hukum syarak. Nothing new. Tak tahu kenapa peguam-peguam ni keluarkan bangkangan yang tak berpijak pada realiti. Dan ada bangkangan daripada Sisters in Islam. Kononnya undang-undang ini akan menyekat kebebasan beragama. What do you mean by that? Adakah you maksudkan kebebasan untuk murtad? Ya, kalau murtad dari dulu dilarang. Itu kesalahan jenayah syariah. Bahkan dalam perlembagaan juga 11.4 mengatakan berhak untuk dibuat undang-undang mengawal tentang propagasi agama untuk orang Islam. Jadi murtad bukan hak. Tapi kalau hak untuk kamu itu nak beragama Kristian, nak kekal dengan agama Buddha, atau nak daripada Buddha nak masuk Kristian, itu dijamin dalam perlembagaan. Tak ada masalah. Dan perkara 3 itu kan menjamin, walaupun Islam adalah agama persekutuan, tapi agama-agama lain boleh diamalkan. Jadi undang-undang mufti tidak akan override provision dalam perlembagaan persekutuan. Lebih-lebih lagi ini hanya undang-undang yang membabitkan orang Islam. Melainkan yang kamu maksudkan dengan hak kebebasan beragama adalah hak untuk murtad dan something else. Itu bangkangan daripada Sisters in Islam, dan ada bangkangan daripada Peguam Siti Kasim. Jadi mufti boleh katakan semua sokong kecuali satu orang. Mufti-mufti yang dilantik boleh katakan semua sokong kecuali satu orang. Jadi sebab itulah diadakan perhimpunan pada pagi ini. Kalau tuan-tuan yang ada kelapangan dan ada kesungguhan untuk menyatakan sokongan dengan ucapan-ucapan daripada tokoh-tokoh yang hadir, diadu-adukan. Dan ada kaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu apakah pendapat ulama tentang tawassul. Tawassul yang patuh syariah itu tidak diharamkan oleh ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, tetapi dipertikaikan oleh golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi, tetapi mereka lebih selesa kalau dipanggil Salafi. Tak kisahlah istilah tu. Yang penting yang ikut manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Muhammad bin Abdul Wahhab mengidolakan Syekh Ibn Taymiyah, dan Syekh Ibn Taymiyah awal-awal tokoh yang mempertikaikan, yang memperisukan tawassul. Jadi yang mengaku Salafi itu jelas tak tepat. Kerana Syekh Ibn Taymiyah walaupun beliau seorang ulama, itu tidak dinafikan, tapi beliau bukan salaf. Beliau ulama kurun ke-8. Jadi kalau kamu katakan, oh tidak, maksud salaf ni adalah yang ikut sebagaimana pegangan salaf. Walaupun beliau datang kemudian, tapi beliau dianggap sebagai tokoh salaf kerana beliau mempertahankan pegangan salaf. Baik, salaf yang mana yang mengharamkan tawassul? Sahabat Nabi yang mana yang mengharamkan tawassul? Tabi'in yang mana yang mengharamkan tawassul?
tabi'in yang mana yang mengharamkan tawassul? Kalau kamu kata beliau dianggap tokoh salah kerana beliau mempertahankan pegangan salaf. Baik, salaf yang mana? Tak ada. Ini hanya satu bentuk ketaksupan kepada seorang tokoh yang walaupun beliau alim, tapi mana-mana fatwa beliau yang melanggar ijma' kesepakatan para ulama, automatik tertolak. Salah satunya bab tawassul ini. Jadi secara ringkas, dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah terangkan bahawa tawassul ni basically kita menyebut sesuatu yang mulia dalam doa dengan niat moga-moga Allah perkenankan doa kita. Jadi sepakat, tidak ada khilaf pun antara Asy'ariyah dan juga golongan Wahabi, tawassul dengan menyebut nama Allah itu dibolehkan sebab nama Allah itu mulia. Juga tidak ada khilaf antara dua kumpulan ini kalau tawassul dengan amal soleh. Dalam doa kita sebut, ya Allah, dahulu aku buat macam ni, ya, kalau itu adalah amal soleh di sisimu, kau sembuhkanlah penyakitku ini. Contoh, ya, itu juga sepakat. Tak ada pertikaian. Yang mula masuk pertikaian ini hanyalah tawassul dengan orang soleh. Jadi mereka itu lebih mengutamakan pandangan Ibn Taymiyah daripada dalil. Ya, mereka katakan bahawa tawassul dengan orang soleh hanya boleh dengan orang soleh yang masih hidup. Yang ini kita jumpa satu orang soleh di Taman Sriwangsa ni, kita cakap kepada dia, Tuan, tolong doakan saya. Macam tu boleh, kata dia. Sebab orang yang kita buat tawassul dengan dia tu, dia masih hidup. Adapun kalau kita tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, itu ada khilaf, kata mereka. Yang rajih, pandangan yang kuat adalah haram. Ini adalah misrepresentation of facts. Tidak ada khilaf. Ijma' telah berlaku. Fatwa Ibn Taymiyah datang setelah ada ijma'. Itu tidak dipanggil khilaf. Itu dipanggil kharqul ijma'. Melanggar ijma'. Dan melanggar ijma' itu terlarang dan terhalang. Ya, satu. Yang kedua, ia bercanggah dengan dalil. Apabila Nabi SAW mengajarkan doa tawassul kepada satu orang buta yang ingin sembuh dari kebutaan, asalnya dia minta Nabi SAW doakan. Nabi kata, kalau kamu nak, boleh. Kalau kamu sabar, lebih baik. Sebab itu kan takdir Allah, kamu buta. Tiba-tiba kamu sabar. Itu lebih baik. Lalu orang buta itu kata, dia nak sembuh sebab susah. Dia tak ada orang yang nak bawa dia ke sana kemari, jadi dia susah buta. Lalu Nabi SAW tidak mendoakan. Tapi Nabi ajar sesuatu yang boleh dibuat oleh umat sendiri. Apa dia? Nabi suruh berwudu dan solat 2 rakaat. Ini salah satu dalil solat hajat. Ada hajat, ambil wuduk, solat. Kemudian berdoalah, mohon kepada Allah Ta'ala. Dan doa yang diajar oleh Nabi SAW, kedua-duanya. Doa biasa pun dia, doa tawassul pun Nabi ajar. Nabi ajar orang itu berdoa, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Itu doa biasa. Tak ada tawassul. Kadang-kadang orang dia kata, apa susah-susah tawassul? Kalau doa tak tawassul kan boleh? Ya boleh. Tak ada orang kata tak boleh. Yang kita nak terangkan ni, kamu mengharamkan tawassul itu tak ada dalil. Bahkan bercanggah dengan dalil. Bahkan bercanggah dengan kefahaman salaf. Lalu Nabi sebut lagi, wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin Nabi Rahmah. Dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu, Nabi Muhammad. Itu namanya tawassul. Sebut Nabi dalam doa. Kemudian Nabi ajar lagi, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Seru makhluk ni kalau mereka kata syirik terus. Kalau syirik kenapa Nabi ajar? Sebab masih hidup lagi. Itu nanti akan cerita tentang istighasah. Wahai Muhammad, saya itu bertawajuh menghadap kepada Tuhan saya denganmu. Pada hajat ini moga-moga diperkenankan. Kalau haram, kenapa Nabi ajar? Itu sebab Nabi masih hidup. Maka boleh. Mana dalil? Adakah dalam apa yang Nabi SAW ajar tu Nabi pesan, doa macam ini hanya boleh dibaca masa saya masih hidup. Nanti akan datang kalau saya telah wafat, tu doa macam ini sudah jadi haram. Adakah Nabi SAW cakap macam itu? Tidak ada. Maka ini takawul. Ini memandai-mandai menambah sesuatu yang tidak disebut oleh Nabi SAW. Padahal kita sepakat
Salah satu sifat yang wajib bagi seorang Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Kamu dakwa tawasul itu haram. Nabi ajar tawasul. Kamu kata tawasul orang mati haram. Kenapa Nabi tak sebut? Seolah-olah Nabi SAW menyembunyikan hukum. Bahkan itu dalam kaedah dipanggil as-sukutu fi mahallil bayan. Diam pada tempat yang sepatutnya Nabi kena terang. Supaya orang faham tawasul ni hanya boleh masa hidup. Tapi tak ada. Lebih daripada itu, kamu kata kamu salafi, ya, ikut salaf, ya, marah kalau orang kata wahabi, kamu tak berkenan. Kamu suka kalau orang panggil kamu salafi. Fine. Salafi mana ikut salaf, bagus. Tapi pastikan kamu betul-betul ikut salaf. Kamu kata haram tawasul selepas kematian. Tapi doa tadi diajar oleh sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu kepada seorang lelaki untuk dibaca di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Berarti lama selepas Nabi wafat, sahabat faham boleh doa. Kerana apa? Kerana tawassul ni asas dia sebut sesuatu yang mulia dalam doa. Adakah Nabi SAW baginda hanya mulia ketika baginda hidup? Lalu dengan kewafatan terbatal kemuliaan baginda? Tak ada orang cakap macam itu. Semua orang Islam tahu Nabi SAW mulia ketika baginda hidup dan baginda kekal mulia selepas kewafatan. Tak ada alasan langsung. Boleh cek dalam kitab Ibn Taymiyah. Apa dalil? Apa ayat Quran yang Ibn Taymiyah bawa? Apa hadis Nabi yang Ibn Taymiyah bawa untuk mengharamkan tawassul? Tak ada. Yang ada bila mendakwa ini saddan li zari'ah. Ini sebagai preventive measure. Bimbang kalau dibenarkan tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, nanti orang jadi syirik. Ini kan bukan cara kita menjalankan saddu zari'ah. Memang ada dalam Islam tu konsep menyekat jalan. Sesuatu tu asalnya harus, tapi kemungkinan besar membawa kepada yang haram, maka dilarang. Ya? Seperti contohnya menjual senjata. Ini undang-undang syarak semata-mata lah, ya. Undang-undang Malaysia mungkin ada peraturan, ya, nak jual senjata macam ni. Tapi dari segi undang-undang syariat semata-mata, pemilik senjata boleh jual kepada siapa yang berminat. Willing buyer, willing seller. Tetapi dalam keadaan berlaku fitnah, dua kumpulan umat Islam saling berperang satu sama lain, berbunuh-bunuhan, maka ketika itu menjual senjata kepada puak-puak yang bertelagah itu haram. Kerana kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh sesama Islam. Itu preventive measure. Tapi apa kena mengenai doa tawassul dengan syirik? Adakah orang sebut nama Nabi menganggap Nabi Tuhan? Adakah orang yang menyebut nama wali menganggap wali itu Tuhan? Itu kan syirik. Tak ada. Sebab itulah dihujah oleh ulama yang sezaman dengan beliau, Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan kitab Al-Hikam, bila mengatakan kalau demikianlah caranya saddu zari'ah nak dijalankan, preventive measure nak dijalankan, maka kaum lelaki hendaklah dipotong zakar mereka, kerana dengan ada zakar tu mereka mungkin berzina. Adakah orang Islam yang fatwa macam itu? As a preventive measure, the males semua kena buang zakar dia. Kalau dah tak ada zakar, memang tak boleh berzina. Tak ada orang fatwa macam itu. Ataupun difatwakan semua orang haram menanam anggur, kerana ada kemungkinan anggur tu nanti akan digunakan untuk buat arak. Tak ada ulama fatwa macam itu. Kerana bukan semudah itu hukum haram dibuat atas alasan saddu zari'ah. Dia kena ada ghalabatuz zon, berat sangkaan yang tinggi, barulah perkara itu akan dilarang berdasarkan sadd zari'ah. Jadi tidak ada dalil. Sepaling kuat yang mereka rasakan dalil adalah ketika berlaku kemarau, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah pada masa itu, beliau melakukan istisqa, iaitu minta hujan. Ya? Ini kadang-kadang dipermainkan oleh sebahagian orang-orang bukan Islam yang tidak ada keinginan untuk hidup damai bersama dengan orang Islam. Kita naik lift tak jumpa kan apa tu nombor 14. Kita jumpa 13A. 13A, 15. Kenapa? Kerana mereka percaya nombor 14 tu sial. Apa alasan?
Tak ada. Tapi kita boleh accept. Tak apalah, dah korang selesa 13A, 13A lah. Tapi kenapa kamu memperlekehkan bila orang Islam buat istisqa? Ini bukan konsep hidup pelbagai kaum, pelbagai agama. Kamu hormatlah kepercayaan orang lain. Jadi kita orang Islam, kita percaya yang turunkan hujan hakikatnya Allah. Bila Allah tahan hujan, kita minta dengan Allah. Itu namanya istisqa. Lalu Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, bapa saudara Nabi SAW. Jadi itulah sepaling yang mereka rasakan dalil. Mereka katakan kalau boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi SAW? Kenapa tawassul dengan Al-Abbas? Itulah dalil tak boleh tawassul dengan orang mati. Tak ada. Itu hanya tafsiran kamu. Dalam kejadian tersebut, tak ada pula Sayyidina Umar kata, saya ni tawassul dengan Al-Abbas kerana haram tawassul dengan orang mati. Itu baru dalil. Ini hanya kamu tafsir dan kamu salah tafsir. Kenapa? Kerana kalau kita rujuk dalam kitab Al-Mustadrak dari Imamul Hafiz, Imamul Hakim, mencatatkan pidato Sayyidina Umar ketika tawassul dengan Al-Abbas. Kenapa? Sayyidina Umar mengatakan, dahulu Rasulullah SAW baginda memandang Al-Abbas pandangan anak kepada bapa. Maknanya Nabi SAW masih hidup dulu, Nabi cukup hormat kepada bapa saudara beliau macam beliau hormat bapa kandung sendiri. Kan sangat logik lah. Nabi SAW kan bapa baginda meninggal dunia sebelum Nabi lahir lagi. Jadi ada bapa saudara yang beriman, yang baik. Inilah yang baginda sangat hormat. Lalu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ikutlah sunnah Nabimu, muliakanlah Al-Abbas, jadikanlah beliau wasilah dalam doa kamu. Jadi motivasi kenapa bertawassul dengan Al-Abbas bukan kerana Nabi SAW dah wafat, tapi kerana nak ikut cara Nabi, iaitu cara Nabi memuliakan Al-Abbas. Bahkan Al-Abbas juga ketika berpidato atau ketika berdoa mengatakan, ya Allah, manusia menjadikan aku sebagai wasilah dalam doa mereka kerana kedudukan aku di sisi Nabi-Mu. Mana kalau aku ni dulu istimewa di sisi Nabi-Mu, maka orang ramai menyebut aku dalam doa mereka. Bukan kerana Nabi SAW sudah wafat. Baik, jadi itu secara ringkas kita flashback latar belakang isu ini. Jadi macam mana pada pandangan ulama, tajuk kita pada pagi ini. Sebab itu pentingnya RUU tu Asy'ariyah Maturidiyah. Tak adalah amalan-amalan umat Islam ni syirik, ini bid'ah sewenang-wenangnya. Dia ada parameter ilmiah dia. Bukan sewenang-wenangnya kita hukum orang tu ahli bid'ah sesat. Bukan semudah-mudah kita menghukumkan orang itu kafir, musyrik. Ini nampak orang doa tepi kubur, terus kita kata dia kuburiyun, penyembah kubur. Apa dia anggap orang kubur itu Tuhan. Kita orang tu masa dia hidup, dia hebat, dia berceramah, orang menangis, orang bertaubat pun kita tak sembah dia. Kita hanya muliakan dia. Apa selepas dia meninggal dunia, dia jadi mayat, kita nak sembah dia. Nabi SAW ketika bagi dia masih hidup, tak ada yang orang Islam yang sembah Nabi. Apa setelah Nabi wafat, dikuburkan, dikebumikan, maka orang Islam nak jadikan Nabi Tuhan? Dan tidak. Ini su'uzan, ini buruk sangka. Baik. Jawapan, Al-Alamah Al-Habib Abdul Rahman Ba'alawi, ulama besar mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkenal dan mufti Hadramaut Yaman pada zamannya, dalam kitab beliau yang masyhur iaitu Bughyatul Mustarsyidin, mengatakan at-tawassulu bil anbiya'i wal awliya'i fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubahun syar'an. Ada juhala-juhala yang tak faham agama, tak faham usul fiqh, yang tak faham usul tafsir dan sebagainya, menyangkakan, kata dia, bawa satu dalil daripada ayat Quran yang membenarkan istighasah dengan orang yang telah meninggal dunia. Dalil bukan hanya ayat Quran, hadis Nabi juga dalil, ijma' ulama juga dalil, qiyas yang sahih juga dalil. Dan bahkan untuk bawa dalil adalah kalau kamu mendakwa sesuatu yang bercanggah dengan asal. Sekarang ini yang asal adalah kita setuju boleh tawassul dengan orang soleh. Itu asal dia. Kamu mendakwa hanya orang soleh yang masih hidup. Kamu yang kena bawa dalil sebenarnya. Kenapa kamu mengeluarkan orang soleh yang telah meninggal dunia? Tapi di sisi ulama tidak demikian.
Tawassul dengan para nabi dan para wali fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubahun syar'an. Sama ada ketika mereka masih hidup atau selepas kematian mereka, satu perkara yang dibenarkan secara syarak. Kenapa? Kama waradat bihi sunnatus sahihatu. Sebagaimana yang telah warid dalam sunnah, itu hadis-hadis yang sahih. Naam, yang bagi tambihul awam ala afazin tasduru minhum tadullu ala al-qadhi fi tauhidihim. Ya, hendaklah kita itu memberi amaran kepada masyarakat awam kalau keluar daripada mulut mereka tu lafaz-lafaz yang menunjukkan cacat pada tauhid. Itu kita nak hati-hati yang kes GISB ya. GISBH. Sebab kita bimbang ya, tawassul yang keluar pada mulut mereka itu sudah sampai ke tahap seolah-olah Ustaz Asari itulah yang beri secara hakikat. Tak boleh. Tawassul ni hanya sebut sesuatu yang mulia. Itu satu dah masalah. Asari mulia kat mana tu? Nabi pasti bukan. Wali ke kalau berbohong? Bohongnya di mana? Bohongnya dia mendakwa dia pemuda Bani Tamim. Padahal dia bukan Bani Tamim. Bila Bani Jawi, orang Jawa, Boyan, tak ada masalah Boyan, tapi kamu mengaku pemuda Bani Tamim itu bohong. Kemudian kamu bukan pemuda. Selepas Al-Alqam diharamkan tahun 1994, ada kawan saya sama-sama buat law di UIA, tapi masa tu dia pengikut tegak Al-Alqam lah. Hopefully sekarang dah okey kot, nampak macam okey dah jadi peguam apa semua. Tapi masa tu dia masih pengikut tegak. Asari dah mengaku dalam TV semua, dia tak boleh terima. Dan dia kata sebenarnya Asari tak salah pun. Bukan dia mengaku dia pemuda Bani Tamim, dia hanya mengharap-harap saja. Sebagaimana sahabat Nabi, tabi'in dan seterusnya, berharap-harap mereka lah yang membuka kota Konstantinopel. Sebab Nabi dah bagi tahu satu ftahan Al-Konstantiniyah wa ni'mal amiru amiruha. Akan dibuka kota Konstantinopel, maknanya orang Islam akan menguasai kota tersebut, dan sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang yang membuka kota tersebut. Jadi sahabat Nabi berharap dialah, tabi'in berharap dialah. Akhirnya sultan daripada khilafah Utsmaniyah iaitu Sultan Muhammad digelar Al-Fatih yang berjaya. Jadi Asari macam tu jugalah. Dia harap-harap dia pemuda Bani Tamim. Harap macam mana kamu bukan Bani Tamim dan kamu bukan pemuda. Saya kata sekurang-kurangnya untuk dia berharap jadi pemuda Bani Tamim, dia layak dipanggil Fata. Fata ni 40 tahun ke bawah. Dia masa tu dah tua. Itu bohong. Bila bohong tidak soleh, macam mana jadi wali? Kita tawassul dia sebut orang yang mulia, bukan sebut orang yang membohong. Itu, dan lagi kita bimbang kalau sampai pengikut dia menganggap Asari itu dia memang boleh buat dengan kuasa dia. Itu syirik. Jadi disebut di sini, kalau ada lafaz-lafaz yang menunjukkan macam dia ni seolah-olahnya memang makhluk tu dah pula jadi Tuhan, maka kena bagi amaran kepada mereka. Fa'idibu irsyaduhum wa ilamuhum. Kenalah kita bimbing orang awam ni. Kadang-kadang orang awam ni dia ikutlah, dia tak mengaji sangat. Jadi dia ajar, dia tawassul macam tu, dia pun ikut. Tapi kita kena bimbing mereka, bagi tahu bi anna la nafi'a wa la dharra illa Allah Ta'ala. Bahawa hakikatnya tidak ada yang memberi manfaat atau mudarat kecuali Allah. Bukan Ustaz Asari tak. Dia pun kan sakit. Kenapa? Parkinson ke apa kan di hujung hayat dia tu. Dia pun tak boleh tolong diri dia sendiri. Jadi yang memberi manfaat dan mudarat sebenarnya Allah. Cuma kita sebut benda yang mulia di sisi Allah, Asmaul Husna, amal soleh, orang soleh. Moga-moga Allah perkenankan doa kita. Itu saja. La yamliku ghayruhu li nafsihi dharran wa la naf'a illa bi iradatillahi ta'ala. Satu orang pun yang selain daripada Allah tidak memiliki untuk dirinya sebarang mudarat ataupun manfaat kecuali dengan kehendak Allah. Orang tu nak buat satu benda baik, kalau Allah izinkan dia. Kalau Allah tak bagi jadi, tak jadi. Qala ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam. Bahkan kepada Nabi SAW Allah telah berfirman,
Kul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak memiliki buat kamu sebarang manfaat ataupun kebaikan. Atau nak bagi petunjuk, aku tak milik secara hakikat. Cuma Allah jadikan Nabi SAW ini sebab kebaikan dan menolak keburukan. Sebab saja. Sebenar daripada Allah. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim. Ini anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Qala abi, berkata bapaku, iaitu Imam Ahmad. Qala Ibn Uyainah, Ibn Uyainah telah memberitahu, rajulani solihan, ada dua orang soleh, yustasqa bihima. Kalau orang nak istisqa, minta hujan, sebut nama dua orang soleh ni, iaitu Ibnu Ajlan wa Yazid bin Jabir. Jadi sisi para ulama tak ada masalah sebut nama orang soleh yang telah meninggal dunia dengan penuh keyakinan yang turunkan hujan adalah Allah. Kita sebut tu sebab yang mulia. Tak nak sebut nama dua orang ni, boleh sebut Asmaul Husna, boleh sebut nama Nabi terus, boleh sebut nama wali. Tapi di sisi ulama menyebut yang mulia dalam doa, termasuk orang yang telah meninggal dunia, tidak haram. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam kitabnya Tarikh Baghdad, Ali ibn Maimun qala, Ali bin Maimun berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya telah mendengar Imam Syafi'i berkata, inni la atabarruku bi Abi Hanifah, sesungguhnya saya benar-benar mengambil berkat daripada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dah wafat. Tahun dikatakan tahun lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah taala 150 Hijriyah, itulah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Ya, lahir Imam Syafi'i, meninggal Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ambil berkat dengan orang mati. Ya, apa masalah? Apakah orang mati itu dah tak soleh lah? Imam Abu Hanifah dulu masih hidup, ulama, alim, soleh orangnya. Ya. Meninggal, hilanglah, tak jadi orang soleh. Tidak demikian. Jadi keywordnya bukan hidup atau mati. Keywordnya kesolehan. Sebab itu kita tidak ambil berkat dengan orang hidup yang fasik. Kalau kamu katakan kayu ukur dia, kalau hidup boleh kita tu tawassul dengan dia. Kalau mati dah tak boleh. Berarti dia punya asas hukum adalah hidup mati. Kalau asas hukum hidup mati, berarti kalau orang tu hidup, kita boleh ambil berkat. Walaupun dia orang fasik, walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang zalim. Sebab dia hidup. Tak ada ulama kata macam itu. Berarti asas bukan hidup mati. Asas adalah kesolehan. Dan kesolehan sepakat umat Islam tidak terbakar dengan kematian. Wa aji'u ila qabrihi fi kulli yaumin. Imam Syafi'i kalau hidup zaman sekarang akan dituduh kuburiyun. Penyembah kubur. Kita-kita ni dituduh kuburiyun. Habaib Yaman dituduh kuburiyun. Habib Ali yang selalu berprogram di masjid ni pun dituduh kuburiyun, penyembah kubur. Sebab rajin ziarah kubur. Apa masalah? Ziarah kubur tu sunnah. Sembah kubur ya memang haram. Adakah mereka sembah kubur? Mereka kata di Yaman orang sembah kubur. Saya pergi ke Yaman hujung tahun 2023. Tak ada orang sembah kubur. Elok pula saya pergi tu. Esoknya tu Jumaat. Jumaat ni memang ramai lah pergi ziarah kubur. Duduk tepi kubur, baca doa, baca ayat Quran. Tak ada orang sembah kubur. Ini fitnah. Ya. Jadi aku pergi ke kuburan Abu Hanifah pada setiap hari, yakni zairan, pergi ziarah kubur. Fa idza aradat li hajatun, maka apabila aku tu ada sesuatu hajat, salaitu rakaataini, aku salat 2 rakaat di rumah lah. Lepas salat 2 rakaat, waji'tu ila qabrihi, aku pergi ziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Wa sa'altullah ta'ala al-hajata indahu, dan aku berdoa kepada Allah Ta'ala supaya memperkenankan hajat aku di sisi kubur Abu Hanifah. Famata bidu'ani hatta tuqda. Tak lama lepas itu Allah perkenankan doaku. Jadi sebenarnya doa tak semestinya di tepi makam Imam Abu Hanifah. Lepas Imam Syafi'i sembahyang 2 rakaat dekat rumah pun boleh doa. Tak ada masalah. Tapi kenapa Imam Syafi'i pergi ke makam Imam Abu Hanifah? Itu namanya tawassul ataupun tabarruk, ya. Menjadikan orang soleh itu sebagai wasilah. Next, tawassul yang dibolehkan. Apa dia?
supaya jelas, supaya kita itu tidak jatuh pada ekstrim, mudah-mudah mengharamkan tawasul, dan juga tidak jatuh pada ekstrim menyalahgunakan tawasul pada bukan tempat dia dan bukan dengan cara yang sebenar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi syamsika abadan abadan. Allahumma nqulna min dzulil ma'siyati ila izzat ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.